Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak bagi tips pasal nak bagi tips nak jadi barber ataupun tukang gunting rambut yang berjaya ataupun yang terkenal. Ada beberapa tips yang aku boleh bagi pada korang. Anda semua boleh guna untuk masa depan korang. Sorry sebab aku paksa buat video ni dalam kereta sebab aku lagi main futsal. Aku ada futsal malam ni, so intro ni agak gelap sikit lah. Harap korang enjoy dengan video yang aku buat. Pada yang korang yang baru tengok channel ni, korang boleh tekan button subscribe kat bawah ni. Tips pertama, bila korang nak jadi barber ataupun tukang gunting rambut ni, tips yang pertama, tips ni bagi aku tips yang paling penting lah. Sebabnya kalau tak ada tips ni, agak susah lah untuk kita nak buat sesuatu benda. Tips yang pertama adalah minat. Bila kita ada minat sesuatu benda ni, kita akan buat tanpa paksaan lah. Sebagai contoh, kalau kita minat buat sesuatu benda, kita macam kita main bola ke apa, kalau kita dah minat sesuatu benda tu, kita akan usaha sampai kita sama juga macam dalam bidang ni. Kalau korang minat terhadap barber ataupun tukang gunting rambut ni, korang takkan berputus asa lah, maksud aku. Kalau minat tu tak ada, agak susah lah kalau kita nak buat sesuatu benda tanpa kita minat. Kalau kita dah minat dalam bidang ni, contohnya kalau kita tu hari ni kita tak ada mood nak buat, kita rasa malas hari ni, mungkin esok kita akan rasa nak buat balik lah benda tu. Contoh, minat dah tak ada, bagi aku benda ni agak susah. Sebab dia bergantung kepada minat masing-masing. Kalau kita dah minat tu, kita tak pernah rasa jemu lah untuk buat selalu benda ni. Kalau dah tak minat tu, kalau kita paksa macam pun, bagi aku benda tu takkan jadi. Sebab tanpa minat kita takkan boleh buat dengan baik lah sesuatu benda tu. Hai guys, bagi tips yang kedua, bagi aku untuk jadi seorang barber ni adalah bakat. Bakat tu bagi aku satu benda yang agak penting, tapi tak semestinya kita perlu ada bakat tu. Contoh, kalau kita tak ada bakat tu, bagi aku okey je, tak ada pun. Tapi sebaiknya untuk jadi seorang tukang gunting rambut ni perlu ada bakat lah. Bakat tu dapat membantu kita dalam bidang ni. Contoh, kalau kita tu tak ada bakat, boleh, tapi kita kena usaha lebih sikit lah. Macam untuk dapatkan, maksud aku, untuk kita tu cepat pandai dalam bidang ni, kalau kita tak ada bakat tu, kita kena usaha lebih lah. Kita ada bakat tu, bagi aku masa untuk kita belajar tu agak cepat. Lepas tu kita belajar sikit, kita terus pandai. Lepas tu kebanyakan bakat ni dia datang daripada keluarga lah kot, ataupun
ada saudara ke ataupun ahli keluarga korang yang mungkin dah pernah jadi tukang gunting rambut sebelum ni. Bagi diri aku sendiri, aku rasa macam aku ni ada bakat dalam bidang ni lah. Sebab silap aku, belah hatuk aku dulu memang belah hatuk dengan pakcik aku memang dah seorang tukang gunting rambut lah sebelum ni. Sebagai contoh, kalau kita berbakat dalam sesuatu benda tu, contoh kita melukis ke apa, kita melukis ataupun kita menyanyi ke apa, contoh kalau kita ada bakat, kita tak perlu nak terlalu hardworking sangat untuk dapatkan ilmu tu cepat. Okay guys, tips yang ketiga untuk menjadi seorang barber ataupun tukang gunting rambut ni, bagi aku tips ketiga ni adalah usaha dan jangan cepat putus asa. Dalam bidang ni, usaha dululah. Usaha tu maksud aku, korang kena selalu praktis, lepas tu kena rajin praktis. Lepas tu bila dah praktis tu, korang jangan kalau korang rasa macam korang buat korang gunting rambut seseorang tu, korang rasa macam tak cukup cantik, korang kena usaha lagi sampai korang dapat. Sebab dalam bidang ni dia tak mengambil masa cepat untuk kita mahir dalam kemahiran ni. Tak bermaksud kalau kita start potong rambut sebulan ataupun 3 bulan kita akan terus pandai, tak. Benda ni makan masa bertahun-tahun, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, bergantung kepada individu tersebut lah. Kalau individu tu cepat pandai, individu tu IQ dia tinggi, lagi cepat masa untuk seseorang tu cepat pandai. Okay guys, bertemu lagi dalam channel ni. Kita sambung tips yang keempat lagi. Tips yang keempat untuk berjaya dalam bidang ni adalah jangan buat sesuatu benda tu, jangan buat terlalu mengejar duit. Jangan mengejar duit lah. Jangan terlalu mengejar duit. Sebab bila dalam bidang ni, kalau kau terlalu mengejar duit, lama-kelamaan korang akan rasa macam bosan dengan benda. Contoh andai kata, kalau korang gunting rambut seseorang tu, lepas tu korang tak dapat habuan yang korang rasa korang patut dapat, korang akan rasa macam give up. Contoh kalau nilai gunting rambut tu RM10 tapi korang hanya dapat RM5, korang akan rasa macam malas buat benda tu. Sebab contoh kalau korang dah pandai dalam gunting rambut ke apa, duit tu akan cari korang jangan risau. Sampai satu masa kalau korang betul-betul pandai, korang macam akan rasa macam malas untuk nak buat benda tu, sebab korang dah selalu dapat peluang tu. So dalam apa-apa bidang pun, dalam apa-apa situasi pun, kita tak perlu nak terlalu memikirkan duit dululah. Sebab bila kita terlalu, bukan aku cakap benda ni tak terlalu penting, tak. Tapi kalau kita terlalu memikirkan soal duit, kita yang akan stres, kita yang akan rasa malas untuk buat sesuatu kerja tu. Okay, tips yang kelima pula guys. Tips yang kelima adalah jangan cepat sombong dan jangan rasa diri tu lebih daripada orang lain. Bila kita rasa diri kita tu lebih pandai daripada orang lain, benda tu yang akan
membuatkan kita susah untuk pandai, susah untuk nak maju lebih tinggi lah. Lepas tu jangan kita belagak dengan apa yang kita dah capai, jangan dengan apa yang hasil yang kita dah buat. Cantik mana pun kita buat sesuatu kerja tu, jangan rasa kita je pandai, jangan rasa kita je paling cantik. Sebab benda tu tak memberi apa-apa efek pun. Sesuatu benda tu kalau kita rasa kita je pandai, kita je buat paling cantik, benda tu adalah salah. Dari dalam bidang ni, sebab dekat Malaysia ni tukang gunting rambut bukan seorang je. Sebab ramai lagi tukang gunting rambut yang ada, yang akan datang ataupun yang telah ada dalam bidang ni lama pun dah ramai bagi aku. So korang jangan rasa macam diri korang tu terlalu hebat. Lepas tu jangan sombong, jangan riak, jangan ada perasaan diri kita tu lebih daripada orang lain, diri kita tu lebih daripada orang lain. Sebab benda tu yang akan memusnahkan karier korang ataupun kehidupan korang. Sebab bila kita sombong ni, orang tak akan respect kita, orang tak akan hormat kita. Tip yang terakhir guys, tip ni bagi aku terlalu penting dalam pekerjaan ataupun kehidupan, dalam semua aspek lah. Tips ni memang betul-betul penting kalau kita nak berjaya, kalau kita dah berjaya. Tips yang terakhir adalah disiplin. Disiplin memang benda yang paling utama dalam semua pekerjaan ataupun semua benda yang kita buat dalam dunia ni. Tak kira lah kita kerja apa pun sekalipun, kerja tu kita kerja sendiri pun, kita kerja sendiri ke ataupun kita kerja dengan orang, disiplin memang benda yang paling utama untuk mengekalkan tahap yang tertinggi dalam karier ataupun dalam kehidupan ataupun dalam pekerjaan. Disiplin memang betul-betul utama. Dari segi disiplin masa, kalau dalam bidang gunting rambut ni, disiplin hasil yang kita buat, hasil potongan rambut yang kita buat. Macam disiplin, contoh kalau korang ada kerja dengan orang ataupun kerja sendiri ke, contoh kalau kerja dengan orang, disiplin masa tu penting. Contoh kalau korang tak ada disiplin ke apa, benda kita nak pergi ke level yang lebih tinggi tu memang betul-betul susah. Sebab yang menentukan sama ada seseorang tu berjaya ataupun tak, disiplin adalah benda yang paling utama. Kalau disiplin tak ada, korang buat pekerjaan apa pun, kalau korang buat apa pun, benda tu tak akan berkekalan lah. Sebab yang menentukan sesuatu benda, sesuatu kejayaan tu adalah disiplin. Disiplin memang benda yang paling utama. Okay guys, itu sahaja tip daripada aku untuk video kali ni. Harap tips ni boleh membantu kepada senior ataupun junior yang akan masuk dalam bidang ni. Hope benda ni membantu siapa-siapa yang ingin mencuba menjadi seorang tukang gunting rambut ataupun barber. Harap video ni bermanfaat pada senior-senior yang dah lama dalam bidang ni. Kalau ada salah silap aku, sekadar perkongsian sahaja. Aku tak ada niat untuk mengajar. Ini sekadar perkongsian sahaja. Siapa-siapa yang belum lagi subscribe channel ni, korang boleh tekan button subscribe kat bawah ni. Nanti aku akan letak. Itu sahaja video untuk kali ni. Kita akan jumpa di
video akan datang. Assalamualaikum.